Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita jumpa lagi. Ustazah doakan anak-anak murid Ustazah dengan keluarga di rumah sentiasa sihat. Boleh meneruskan proses pembelajaran kita di rumah seperti biasa. Jadi hari ini Ustazah akan ajar satu lagi mata pelajaran adab, iaitu sambungan kepada nota yang lepas. Tajuk dia adalah adab berjalan. Okey. Minggu lalu Ustazah ada bagi sedikit penerangan tentang pengertian adab berjalan, doa, sebelum kita memulakan perjalanan, apa yang kita perlu baca, dan untuk hari ini Ustazah sambung lagi dengan satu tajuk baru, iaitu adab sebelum berjalan dan adab semasa berjalan. Okey. Ustazah harap kamu boleh dapat tumpukan sepenuh perhatian dengan apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Okey, kita mula. Okey, kita mula. Tajuk 1, adab berjalan. Okey, ini adalah tajuk pertama untuk tahun ini Ustazah ajar, iaitu adab berjalan. Sambungan kepada nota yang lepas. Untuk hari ini, dua anak tajuk yang Ustazah akan terang, iaitu pertama, adab sebelum berjalan. Dan yang kedua adalah adab semasa berjalan. Okey, Ustazah harap kamu dapat sedikit ilmu tentang dua anak tajuk yang Ustazah terang pada hari ini. Okey, kita mula dengan satu anak tajuk yang pertama, iaitu adab sebelum berjalan. Okey, ada beberapa adab-adab yang kita boleh lakukan sebelum kita memulakan satu perjalanan. Okey, kita mula dengan yang pertama adalah berdoa. Okey, berdoa sangat digalakkan sebelum kita memulakan satu perjalanan bagi memastikan perjalanan kita diberkati. Okey, minggu lalu Ustazah ada bagi satu doa sebelum memulakan perjalanan, iaitu Ustazah ulang sekali lagi adalah Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Okey. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat wajib bagi lelaki dan perempuan. Okey. Dan yang ketiga adalah memakai alas kaki. Contohnya kasut, selipar atau apa-apa yang boleh digunakan untuk berjalan sesuai dengan ke mana tujuan kita. Okey. Itu sahaja untuk tiga. Satu adalah berdoa, kedua menutup aurat, ketiga memakai alas kaki. Dan seterusnya adalah yang keempat, dimulakan dengan langkah kanan dahulu. Okey. Sebelum kita keluar dari rumah, kita digalakkan melangkah dengan kaki kanan dahulu. Dan yang kelima adalah meminta izin daripada kedua ibu bapa ataupun penjaga apabila hendak keluar rumah. Kita sebolehnya jangan keluar tanpa izin ibu bapa. Anak-anak perlu minta izin dahulu sebelum pergi ke satu tempat, supaya ibu bapa tahu ke mana arah tuju kita. Okey. Yang keenam adalah niat berjalan dengan tujuan baik, seperti menuntut ilmu, berziarah, ataupun tujuan-tujuan lain yang harus. Okey, niat berjalan mestilah niat yang baik-baik sahaja. Okey, supaya setiap perjalanan kita Allah berkati. Okey. Okey, ini adalah tajuk yang kedua, iaitu tajuk kecil, adab semasa berjalan. Okey, adab semasa berjalan. Okey, yang pertama adalah jangan berjalan dengan sombong. Kita tidak boleh berjalan dengan sombong. Cubalah jadi lebih merendah diri, itu lebih digalakkan dalam Islam. Okey, yang kedua, berjalan dengan tenang tetapi pantas. Jangan terlampau laju dan jangan terlampau lambat, sebab kita perlulah tenang, jadi tidak ada apa-apa berlaku dalam perjalanan. Okey.
Dan yang ketiga adalah memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Ini kita perlu buat, anak-anak ustazah perlu buat. Kalau dalam perjalanan ada orang yang lebih memerlukan seperti golongan-golongan yang berusia, kita perlu bagi laluan dahulu. Baru kita boleh lalu. Okey? Dan yang ketiga, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Okey? Jangan terlampau cepat. Sebab ia akan boleh mendatangkan kemudaratan ataupun apa-apa benda yang tidak baik berlaku sekiranya kita tergopoh gapah. Okey, sambung lagi dengan yang kelima adalah memberi salam apabila bertemu sesama Islam. Okey, kita digalakkan memberi salam sama ada bersalaman ataupun menegur. Macam sekarang ni kita susah untuk bersalaman kan. Jadi kita digalakkan untuk menyapa saja. Contohnya, Assalamualaikum Ustazah. Itu adalah antara cara-cara untuk memberi salam ataupun bertegur sesama Islam. Okey. Yang kedua adalah menundukkan sedikit kepala ketika berjalan. Okey. Ini adalah penting sebab kalau kita terlampau mendongak ke atas seolah-olah kita nampak sombong di hadapan orang. Okey, yang ketujuh, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Ini sekiranya kita berada di jalan raya, contohnya kita perlu patuh kepada arahan, jangan tergopoh gapah dan mengambil kira keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir adalah membantu orang yang memerlukan pertolongan seperti orang buta, orang tua dan sebagainya. Contohnya macam kanak-kanak pun termasuk dengan orang golongan yang memerlukan bantuan. Okey, ini adalah penting dan sekiranya kita berada di dalam satu persekitaran yang mempunyai banyak lapisan masyarakat, orang tua macam tu, kita perlu lebih utamakan ataupun memberikan bantuan yang lebih kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Okey, sekian terima kasih Ustazah ucapkan pada siapa yang menonton pada video Ustazah pada hari ini. Ustazah sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Ayat ini menjelaskan larangan bersikap sombong semasa berjalan dan dalam kehidupan seharian. Ustazah doakan kita terhindar daripada sikap membangga diri dan sombong dalam kehidupan seharian. Okey? Ustazah doakan anak-anak murid Ustazah faham dengan nota yang Ustazah bagi hari ini. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah bersama ibu bapa. Dan insya-Allah Ustazah harap kita dapat jumpa lagi pada Dota akan datang. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.